Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita bertemu dalam kelas yang pertama. So, macam ni. Untuk MPU 22012 Entrepreneurship ni, saya buat masa ni mungkin lebih banyak saya punya kelas teori secara YouTube. So, saya akan bukan ajar sebenarnya, saya berkongsi sedikit ilmu yang saya ada dengan anda ni. Mungkin kalau kita ada perbezaan, mungkin anda ada ilmu yang lain, boleh beritahu saya, tak ada masalah, saya okey je. So saya berkongsi dengan anda sedikit ilmu yang saya ada mengenai keusahawanan. So dalam bentuk YouTube ni lah, konten YouTube. And then nanti sebarang macam perbincangan dan apa sahaja, kita akan berkomunikasi dalam WhatsApp lah. So kalau kata ada benda yang saya nak cepat, mungkin kita akan buat Zoom kelas dan sebagainya. Tapi buat masa ni, saya pandangan untuk kelas saya akan buat dalam konten YouTube. So macam itulah buat masa ni sekarang untuk pengetahuan awak semua. Okey, tanpa buang masa, kita terus kepada sama juga slide macam sebelum ni. Saya akan buat dua bahasa. So anda boleh tengok slide saya dalam dua bahasa lah. Okey, kalau ikutkan pengenalan keusahawanan. Okey, slide untuk MPU 22012 ni, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada Cik Nur Afika binti Muhammad. Dia yang bangunkan slide-slide yang ada ni lah. So saya hanya memperkemaskan, saya hanya convert kepada bahasa Melayu. So ada dua bahasa senang. So kita boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris, terpulang tak ada masalah. So saya akan terangkan kepada anda, saya akan share benda ni, mungkin campur-campur dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu. Okey, kita terus kepada 1.11. Menentukan konsep usahawan dan keusahawanan. So ada dua benda. Usahawan tu apa? Keusahawanan tu apa? So kita boleh tengok Okey, usahawan adalah seorang peniaga yang mengambil risiko untuk menggabungkan faktor pengeluaran seperti modal, tenaga kerja dan bahan mentah, dan menerima ganjaran melalui keuntungan yang diperolehi melalui nilai pasaran produknya yang dicipta. Ini kalau kita tengok daripada Encyclopedia Americana. So banyak term-term yang kalau kita ambil daripada orang, kita rujuk daripada orang, kita akan bagi di kredit. Kan macam tu. So ini pandangan daripada Americana ni lah. So kalau ikutkan, usahawan ni juga dia merupakan seorang peniaga. Tapi dia lebih kreatif. Jadi usahawan ni lebih kreatif dan dia mengambil risiko untuk menjadikan sesuatu benda tu lebih baik, lebih mantap, orang kata. Jadi dia punya untung ada masuk berbanding dengan peniaga. So sebenarnya usahawan ni asalnya adalah seorang peniaga. Kalau dia hanya ditakuk yang sama, kita panggil dia seorang peniaga lah. Kalau awak tengok macam contoh, sekejap lagi saya akan bagi contoh. Awak akan tengok orang-orang yang asalnya seorang peniaga dan dia menjadi lebih kaya sebab dia telah convert dari seorang peniaga yang biasa-biasa menjadi peniaga yang bukan kaleng-kaleng dan menjadi usahawan. So dia punya pergi tu, wow, hanya Tuhan yang tahu kan berapa kaya seseorang tu. Itu adalah usahawan mengikut Americana ni lah. Usahawan ingat, usahawan ni dia juga seorang peniaga asalnya. Okey, apa yang dimaksud dengan keusahawanan pula? Tadi kita dah faham usahawan. So apa yang dimaksud dengan keusahawanan pula? So kalau kita tengokkan ni adalah proses mencipta sesuatu yang baru serta bernilai dengan menumpukan masa dan usaha yang diperlukan, termasuk menanggung risiko kewangan, fizikal dan sosial. So all out, habis-habisan. Kau nak kaya, kau nak berjaya, kau nak dahsyat, nak padu, kau kena kasih habis, all out. Daripada segi kewangan, mental, fizikal, orang kata kau bagi 100%. So menerima ganjaran wang, kepuasan diri, kebebasan daripada hasil ciptaannya. Maksudnya daripada kesusahan dia, titik peluh dia, risiko yang dia ambil daripada seorang peniaga biasa-biasa menjadi bukan biasa-biasa kan. So dia mendapat ganjaran yang lebih, termasuk kepuasan diri dia. Macam awak lah, bila awak dah usaha sesuatu, awak dah bagi all out,
Tuhan berikan anda kejayaan tu daripada usaha awak tu dengan betul-betul ikhlas. So Tuhan bagi, anda akan menjadi orang yang kaya raya. Anda puas hati dengan kerja anda selama ni. Anda akan, yang paling best adalah kebebasan. Orang panggil kebebasan keuangan tu sangat-sangat penting kan. Kalau kita tak ada duit, pening tu tak. Macam anda mungkin pelajar, apa-apa Roger, mak duit tak ada kan. Tapi kalau kita dah kerja, kita tak cukup, so apa yang kita buat? Meniaga. Jadi seorang usahawan. So kadang-kadang ada gak pensyarah yang makan macam kami, makan gaji, dan ada juga meniaga. Ada juga yang kadang-kadang dia punya income tu, katalah gaji pensyarah dia berapa ribu, contohnya 6,000, 7,000, kadang-kadang dia punya income tepi tu lebih banyak daripada gaji pensyarah. Tu ada juga kadang-kadang yang pensyarah berhenti kerja jadi peniaga atau usahawan. Itu rezeki masing-masing. Ada orang di jalan dua-dua. So masuk kiri kanan masuk kan. So terpulang kepada anda. Tapi yang anda perlu tahu, keusahawan adalah proses mencipta sesuatu yang baru. Yang baru, totally baru. Dia luar biasa. Memang tak ada orang buat, dia buat. Sebab tu dia pergi jauh. Kita tak boleh buat benda orang yang dah buat. Memang tak boleh pergi. Itu adalah keusahawanan. Okey, saya nak share. Okey, kat sini. Okey, kita pergi yang first. Okey, kalau awak tengok tu goreng pisang, makcik goreng pisang. So apa yang saya nak share kat sini, mamak dia punya idea kan, dia punya proses mencipta sesuatu yang baru tu kita panggil keusahawanan. Dan dia menjadi seorang usahawan yang hebat. Maksudnya daripada goreng pisang biasa-biasa ni, menjadi, dia convert sikit. Dia orang kata dia buat satu inovasi, dinamakan Captain Pisang. So dia punya kedai ni ada dekat area Melaka, dekat depan Melaka Central, dekat Taman Cempaka. Awak tengok dia punya apa yang hebat ni. Dia punya topeng tu, cheese, chocolate cheese, caramel cheese, strawberry, Oreo cheese, cinnamon sugar, white chocolate caramel. Yang itu menjadikan dia jadi luar biasa hebat. Biasa kita tengok goreng pisang cheese cheese kan. So apa yang dibuat oleh Captain Pisang, dia buat macam ni. Beratur babe, orang nak beli kedai dia. Saya pun layan juga. Tapi memang padu. Awak bayangkan 6 pieces harga RM6. Jadi satu goreng pisang tu jatuh RM1. Kalau kita tengok gambar yang asal ni, goreng pisang tu saya rasa mungkin RM1.3 kan. Ataupun RM1.2, tengok pada kedai lah. Kalau kedai bandar-bandar ni mahal-mahal sikit. Mungkin kalau kedai kampung RM1.2, RM1.3. Tengok kedai RM1.4 kan. Jadi orang bayangkan Captain Pisang, dia buat sedikit inovasi, dia letak topeng kau-kau gila, orang kata meleleh, meriah dan sebagainya, cair dan sebagainya. Daripada RM1.3 atau RM1.2 atau RM1.4 tadi, jadi satu goreng pisang jadi RM1. Wow, hebat kan, inovasi. Itu kita panggil dia usahawan. Daripada yang biasa-biasa, cipta benda yang luar biasa, viral pula. So dia dahsyat lah. Okey, yang seterusnya kita cerita pasal madu. So kalau kita tengok gambar tu adalah madu daripada orang asli. So dia kutip daripada hutan dan dia jual. So harga dia, madu ni memang dah mahal lah. So apa yang orang asli jual kepada orang yang berjumpa mereka dekat kawasan mereka pun dah mahal. Tetapi apa yang saya nak share anda, Syuib, satu figura besar. Walaupun dia seorang pelawak asalnya, sekarang saya rasa dia dah berubah menjadi orang kaya, jutawan kan. Sebab dia ada macam-macam yang dia buat. Daripada asalnya, daripada madu yang biasa tu, madu halia besar, halia kecil, honey stick, honey bar, madu sarang dan sebagainya. So apa yang berlaku baru-baru ni, dia dah buat satu benda yang inovasi. So level dia dah sama dengan T-Life. Dia ada idea, dia ada team dia yang bangunkan Bubble Bee Syuib. So orang rasa itu seorang usahawan yang hebat lah. So daripada madu yang biasa, so dia convert madu sarang, and then sekarang dia convert satu lagi Bubble Bee Syuib, yang kata sekarang tengah viral. Kalau awak tengok pembukaan di kedai di mana-mana saja, orang beratur naik gila babe nak dapatkan Bubble Bee Syuib. So kita nampak dia punya inovasi daripada seorang yang kata nak tak ada apa-apa, nobody pada asalnya, sekarang dia adalah somebody. Hebat lah. Daripada seorang pelawak menjadi seorang yang jutawan. Walaupun kita tengok dia buat macam-macam dia buat. Daripada pelakon, dia kadang berlakon ada, pelawak ada, lepas tu meniaga ada, lepas tu DJ radio, kata Hot FM. So dia punya income, saya tak boleh nak kata, tak boleh nak kira lah orang cakap. Dia income sangat dahsyat, hebat. Itu contoh
usahawan lah, daripada yang biasa-biasa. Dia punya idea, kreativiti dia, idea daripada idea daripada Tuhan bagi dia macam tu, dia dapat cipta sesuatu yang baru. So usahawan ni memang kena cipta sesuatu yang baru. Dia tak boleh tiru orang punya. Itu dia tak mantap lah. Orang benda tu akan hilang sekejap je. Tapi kalau kau dapat cipta sesuatu yang baru, memang kau akan pergi jauh dan lama. Okey, kita akan terus pergi kepada ada lagi sikit pasal keusahawanan. Adalah macam saya cakap tadi, adalah proses, dan usahawan adalah pencipta yang menggunakan proses untuk mencabar norma-norma yang ada melalui gabungan sumber dan kaedah baru dalam perdagangan. So kita cakap macam tadi lah, maksudnya usahawan ni dia tak boleh duduk diam. Dia akan mencipta sesuatu yang luar biasa. Dia akan kata mencabar benda-benda yang kata macam kita takkan duduk di takut yang kata yang selamat lah, yang kita takkan duduk di zon selesa. Dia akan cuba keluar daripada zon selesa. Dia akan buat satu idea yang baru untuk beat pasaran, memecah kebuntuan pasaran, dan kita tak teman fikir idea tu, dan dia pergi jauh. Itulah usahawan. So kalau anda setakat buka kedai runcit, itu anda seorang peniaga, tak ada luar biasa. Apa yang menjadikan luar biasa? Mungkin idea kedai runcit anda berbeza. Itu anda convert daripada seorang peniaga yang biasa-biasa kepada luar biasa. Anda digelarkan usahawan yang termantap. Okey, faham? Harap anda faham beza usahawan dan keusahawanan. Okey, kalau ikutkan Yap Putih tahun 1989. Okey, keusahawanan adalah kemampuan dan cenderung untuk melakukan aktiviti berikut. Apa yang keusahawanan mampu kan? Proses-proses tadi apa benda daripada situ? Kita yang pertama dapat mengenal pasti peluang perniagaan. Orang yang kreatif, inovasi, dia duduk, dia fikir, tangan tak atas ni, pandang atas, pandang ni siling, dia dapat fikir idea baru. Besok dia akan datang dengan satu idea baru. Kalau awak suka follow Syuib punya kata cerita, dia sebenarnya dia berniaga dah macam-macam lah. Dia berani mati, orang kata berani mati lah. Dia berani mencuba sesuatu yang baru, dan saya rasa yang paling meletup madu dia. Dia ada buat slimming punya produk, banyak sebenarnya dia buat macam-macam kalau ikutkan. Dia ada buat dobi, tapi dia madu ni, dia punya pergi dengan dia boleh beat pasaran tea life ni, hebat lah. Tapi dia dapat membantu lah orang lain juga berniaga kan. Macam kalau awak tengok Shana Samad pun follow dia. So itu dia win-win situation. Dia dapat mengenal pasti peluang perniagaan. Memang dia nampak peluang. Kita tak nampak tapi dia boleh nampak. Orang usahawan ni otak dia lain macam. Lepas tu mengurus dan usaha perniagaan yang membawa keuntungan kepada usahawan dan orang ramai. Macam saya cakap tadi, dia buka bubble bee tu. So orang lain yang nak berniaga, bayar kat dia sama amount. Dia akan set upkan syarikat, set upkan kedai, cun-cun, semua barang dia supply, kau bayar je modal. Semua Syuib and the team buat. Nampak dia tu benda sama kan, membawa keuntungan kepada usahawan. So dia meng-create usahawan baru, tapi dia payung paling besar, dia paling masyuk lah kan. Tapi kalau dia boleh pakai GTR ataupun kereta yang mahal-mahal, jadi orang yang bawah dia sama-sama up lah, macam tu lah kan. Okey, memperolehi kejayaan dan kekayaan dengan memenuhi keperluan masyarakat dan mengambil risiko yang ada. So sama-sama pergi. Dia tak fikir dia kaya seorang. Usahawan dia takkan kaya seorang-seorang. Dia akan create team. Dia akan bersama-sama dengan tim-tim dia yang besar. Nak berniaga ni, nak kaya cepat ni, kita tak boleh duduk seorang-seorang. Dia ada tim. Awak tengok kalau orang berniaga, susah. Kalau ikutkan Syuib tu, kita tak tahu di belakang dia. Kita tak tahu berapa ramai funders. Kita tahu berapa ramai pemikir dia, berapa ramai tim dia. Kita tengok dia buat lawak dekat radio pagi-pagi. Tapi saya rasa habis radio Hot FM tu, dia balik, dia meeting dengan orang kanan dia, orang kiri dia, orang belakang dia, orang depan dia. Saya tak tahu macam mana dia punya otak kau. Dia sebenarnya bukan dia yang terror. Dia antara yang terror, tapi dia ada tim dia yang terror. Kita memang kena team. Macam anda lah, anda dalam kelas yang sama, anda nak buat sesuatu yang hebat, anda kena ada team yang sangat padu. Bila kita ada satu otak campur otak yang lain, memang dahsyat lah pergi dia kan. Okey, mengurus dan menggunakan faktor pengeluaran untuk membawa pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. So kita faham lah pembangunan ekonomi. Usahawan, bila kau dah berjaya, kau dah create satu peluang yang baru, pembangunan ekonomi tu akan pergi rancak macam tu. Bekerja keras dan bersedia untuk membuat perubahan baru boleh meningkatkan kualiti pengeluaran dari masa ke semasa. Itu standard. Kerja keras.
Tak ada keusahawanan yang pemalas duduk fikir macam ni, kaya tak ada. Kalau awak tengok orang-orang hebat, orang hebat, Majid Saleh, kalau anda seorang figura dalam FB, Majid Saleh yang jual produk Fiberflex, Limonex, tape cow dan sebagainya. Dia orang-orang yang dia jual telur ayam pun, Majid Saleh jual juga telur ayam. Okey, yang akan dia jual popcorn. Awak rasa benda-benda yang dia fikir PKP, dia jual apa? Dia jual emas. Awak fikir dia dah cukup kaya lah, tapi dia jual, ada peluang dan ruang, dia akan ambil. Sebab dia punya duit yang banyak, so dia senang nak buat benda tu kan. Yang penting keusahawanan adalah duit. Okey, kita tengok pula. Okey, kita dah tahu keusahawanan. Sekarang kita nak tengok perbezaan antara peniaga kecil dan usahawan. Ni kita nak tengok beza dia. Karakteristik kita tengok salah satu. Entrepreneur, usahawan, unlimited. Masa dia unlimited, dia tak ada kata okey, saya buka kedai 8 sampai 5, 6, 7 saya tutup. Tak ada. Kalau buka kedai runcit macam tu. Tapi usahawanan, dengan ada FB page, dengan ada Instagram, ada YouTube channel, awak bayangkan, ada tak time dia? Tak ada, babe. 24 jam. Maksudnya dia punya kedai open. Itu time dia. Tak ada time. Awak nak roja dia bila? Handphone dia sentiasa ada di tangan. Kita roja bisnes, tak ada masalah. Duit. Okay, nature of job, confirm, flexible, tak ada masalah. 3 pagi boleh meeting. Tapi kalau kita tengok small businessman, rigid, adapting to changes. Dia nak tukar sesuatu, norma-norma. Kata macam, alamak saya nak buat kedai sampai pukul 12, tak boleh. Sebab tu 7-Eleven dia boleh pergi jauh. Sebab dia keluar daripada norma yang biasa. Dia buat 24 jam. So biasanya apa yang hit malam-malam ni? Rokok lah. Rokok. Orang nak kerja tu rokok lah. Sebab tu orang kata, itu yang saya perasan lah. Mungkin anda datang 7-Eleven, saya tak tahu sebab saya tak bukan perokok, tapi benda-benda tu yang orang nak hit 24 jam. Mungkin ada benda-benda, kadang-kadang kenapa kita tengok dekat 7-Eleven mahal kan, tapi kedai dia masih buka juga. Sebab bila 24 jam ni ada benda yang kau terfikir kau nak beli, tak ada pilihan lain, kau nak 24 jam. Kedai 7-Eleven. Kalau bayangkan tak, dalam otak kita, kedai yang buka 24 jam adalah kedai 7-Eleven. Walaupun dah ada saingan kan, tapi dalam otak kita masih 7-Eleven. Saya kalau macam apa-apa hal pun, 7-Eleven lah. 7-Eleven lah. Sebab kalau beli 7-Eleven, saya akan beli certain barang. Sebab harga dia sama dengan kedai-kedai biasa. Contoh, roti. Kalau kedai Abu, RM1.10. Contoh, 7-Eleven pun RM1.10. Kalau yang lain-lain tu ada mahal. Tapi kadang-kadang kita terpaksa beli sebab dia yang buka 24 jam. Betul tak? Sebab nature of job dia berbeza. So bagi saya 7-Eleven antara keusahawanan lah, dia berbeza, dia fleksibel, dia punya nature of job dia berbeza-beza. Okay, decision making, okay, kau boleh buat suka hati. Usahawan, saya nak melabur lah, saya nak buat ni, usahawan, suka hati. Lepas tu kalau small business, kena follow je. Kita tak boleh buat luar biasa, masalah nanti. Effort and commitment continuous, dia berubah-ubah, continue, bersambung-sambung. Dia punya tak berhenti-berhenti, bersambung-sambung. Macam small business, rendah lah kan, sikit macam tu. Risk taking, moderate. Tapi bagi saya moderate tu lebih sesuai adalah high. Bila kau meniaga, kau jadi usahawan, kau punya risiko tinggi sebenarnya. Tapi benda yang berisiko, kalau jadi, ini macam. Kalau tak jadi, ini macam. Tapi kalau jadi, macam tu. Jutawan setermata. Dia boleh berubah kan. Kalau awak tengok hari ni ada yang di-share, masa PKP ada orang jadi jutawan, billionaire. Terlalu pantas jadi billionaire masa PKP. Kenapa? Glove. Market glove tu meningkat. Bayangkan, mask. Itu semua yang ada orang masa PKP dia jatuh, dia down, dan ada orang masa PKP dia berdentum naik. Kenapa? Macam tadi lah, Toki glove, Toki sarung tangan. Masa zaman PKP dia punya saham naik, berganda-ganda saham dia naik. Macam-macam cara kan. Tapi bagi saya entrepreneur dia punya risk taking sangat tinggi lah. Moderate tu bagi saya kurang sesuai, dia high. Tapi small business, nak kata low tak boleh juga. Dia sebenarnya bagi saya small business moderate, entrepreneur tu dia high. Orang meniaga, ada tak orang meniaga tak ada risiko kecil? Tak ada. Orang meniaga buka kedai runcit, kalau orang tak datang tutup, tinggi tu. Masih moderate tu, masih tinggi. Orang meniaga ni tak ada risiko, mesti berisiko. Jadi alhamdulillah, tak jadi kena fikir buat lain. Goal, maximize self potential by utilizing available opportunity. Memang tak boleh fikir lah, dia punya boleh pergi berapa jauh ni. Dia punya dahsyat lah nak cakap, daripada kata-kata dia boleh pergi
dia ada peluang, dia boleh pergi jauh. Ada peluang, dia boleh pergi jauh. Tu dahsyat dia punya goal dia lah. Dia boleh set goal dia berapa hebat. Tapi kalau kata kita berniaga kedai-kedai biasa, kita punya profit setakat tu lah. Kalau kata kita berniaga kedai runcit, kita punya profit berapa sebulan? Dalam 3,000. Macam tu lah. Dia macam tu lah. Semata-mata macam tu. Dia tak ada nak boleh pergi. Luar biasa. Kecuali awak ada 9 cawangan kedai runcit. Macam kata macam kita letak 7-Eleven. Dia ada berapa banyak 7-Eleven dekat Malaysia ni? Bayangkan, banyaklah keuntungan dia dapat. Dia ada banyak. Kalau kita ada sekadar satu runcit, kedai runcit Zaiham satu, keuntungan saya tu lah. Tak ada. Lepas tu dalam satu tempat tu ada 3 kedai runcit pula. Sebelah saya ada pula 99 Speedmart. Kau rasa? Macam tu lah. Boleh timbul macam tu lah masalah kan. Okey, itu sedikit perbezaan peniaga kecil dengan usahawan. Okey, sebenarnya keusahawanan ni ada banyak jenis rupanya. Awak tengok. Dia ada keusahawanan korporat, dia ada keusahawanan swasta atau bebas, dia ada intrapreneurship, dia ada keusahawanan sosial, dia ada keusahawanan sektor awam, dia ada keusahawanan akademik. So banyak sebenarnya keusahawanan. So kita pergi satu-satu. Kita tengok macam mana. Kita cerita macam mana Okey, kita pergi yang pertama, jenis keusahawanan yang pertama adalah keusahawanan korporat. Merujuk kepada aktiviti keusahawanan yang dijalankan di syarikat besar. Syarikat besar harus terus mengembangkan dan mempelbagaikan aktiviti keusahawanan mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka di dalam pasaran dengan membuat produk atau perkhidmatan baru kepada pelanggan mereka. Kegiatan keusahawanan dalam persekitaran syarikat dapat dilihat pada tiap atau skop yang berbeza. Bagi saya, pandangan saya, keusahawanan korporat, McDonald, KFC, Pizza Hut. Pernah awak nampak tak McDonald dia keluar sentiasa benda baru. So yang sekarang Korean kan, Korean. KFC pun ada Korean kak, dengan bijan dia, dengan kicap dia. Pizza Hut, awak tengok lagi macam-macam menu. So walaupun nama ni besar, dia tak ada fight. Bagi saya, tak ada siapa boleh fight pun McDonald, KFC, Pizza Hut ni. Memang tak boleh fight. Siapa tak boleh fight. Tapi dia still mengcreate, mencipta benda-benda baru, produk-produk baru, menu-menu baru. Kita pelik macam mana. Dia sentiasa ada, orang kata dia punya team yang mereka sesuatu yang sangat-sangat sedap. Masa bulan ni katalah kita buat Pizza Hut A, kita pergi. Bulan kedua kita buat Pizza Hut B. Bayangkan, memang walaupun syarikat ni dah establish, dah tak ada, bagi saya orang tak boleh nak lawan dah. Contohnya bila Pizza Hut buat Pizza Hut RM5, RM10, RM15, itu dia dah buang harga dan orang ramai, walaupun kita kata kelakarnya Pizza Hut RM5, RM10, tapi orang bayangkan dengan dia menurunkan harga macam tu, yang datang Pizza Hut lagi ramai. RM5 dia makan pizza. Maksudnya dia tak kejar pada bukan, dia mengejar pada kuantiti yang banyak. Walaupun kita dengar RM5, Pizza RM5. Pizza Hut dia punya tebal dia bukan nipis. Dia beza dengan Domino's nipis kan. Itu pandangan saya Pizza Hut dia ada tebal. Kalau makan Pizza Hut ni lebih kenyang. Bagi saya lebih kenyang berbanding kita makan Domino's. Kau bayangkan dia turun harga RM5 dengan kotak yang cantik, dengan plastik lagi. Kau bayangkan RM5, RM10 pun besar, RM15 lagi besar. Memang kalau ikutkan rendah tau. Kalau kata kau nak berniaga Pizza Hut pun kau tak boleh berniaga, sebab tak boleh untung dengan harga RM5, RM10. Sebab barang-barang mushroom, cheese mahal. Jadi kau beli. Tapi dia boleh teruskan dia punya inovasi. Kenapa? Untuk mengekalkan keberadaan mereka di pasaran. Walaupun biasanya tak perlu dah, sebab dia orang dah memang berada di level yang paling Jedi, yang tinggi kan. Memang dia maintain pun okey, tapi dia sentiasa berubah dengan menu-menu yang terbaik, yang makin sedap. Macam tu. Itu adalah keusahawanan korporat. Okey, yang kedua, keusahawanan swasta atau bebas. Merujuk pada aktiviti keusahawanan firma swasta atau bebas, di mana proses keusahawanan yang paling banyak berlaku. Keusahawanan bebas menyumbang ekonomi negara dari segi menyediakan pekerjaan dan insentif. So bagi saya ni macam syarikat-syarikat kecil lah. Mungkin produk Kokoja, syarikat dia kecil, dia tak macam besar-besar macam tu. Cookies Most Wanted, banyak lah. Ini yang saya rasa, pandangan saya. Banyak lagi produk-produk yang kecil yang mungkin syarikat dia kecil-kecil, dia yang banyak menyediakan pekerjaan. Yalah, syarikat kecil mungkin saya buat Kokoja, pekerja saya mungkin dalam 30 orang. Macam tadi KFC, McDonald, waktu 1,000 kan dia punya staff. Tapi mungkin yang syarikat-syarikat kecil lah. Ini bagi saya adalah keusahawanan swasta bebas. Produk-produk dia, produk-produk macam tu lah. Contohnya kalau macam air Milo, bukan Milo, kalau macam Koko Minda, Koko Plus, itu macam syarikat-syarikat kecil. Dia punya orang tak ramai. Tapi bagi saya dia adalah keusahawanan swasta bebas, yang dia boleh mencipta dalam masa yang sama, dia menyumbang kepada menyumbang kepada ekonomi negara. Alhamdulillah kan. So kita dah belajar dua keusahawanan. Satu keusahawanan
korporat, dan satu lagi keusahawanan swasta atau bebas. Okay, yang ketiga, entrepreneurship. Ada pula intrapreneurship. Apa maksud dengan intrapreneurship? Strategi pengurusan korporat inovatif yang mendorong pekerja dalam organisasi untuk mencipta idea produk baru. Masuk satu orang kata inisiatif untuk orang korporat ni, pengurusan korporat ni mendorong pekerja dia mencipta suatu idea yang baru. So kita kata kerja dengan satu syarikat ni beri galakan, mungkin dapat inisiatif ke, dapat bonus kan, kita tak tahulah apa perjanjian dia. Tapi dia menggalakkan pekerja-pekerja dia mencipta sesuatu yang baru. Selalu dikaitkan dengan syarikat-syarikat besar yang memperhatikan peningkatan aktiviti keusahawanan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. So baru-baru ni lah benda-benda ni berlaku dalam baru-baru ni. Firma-firma ini berusaha untuk mewujudkan persekitaran di mana pekerja kreatif dapat mencari cara baru untuk melakukan sesuatu yang idea produk baru dalam konteks syarikat. So dia punya inovasi tu tak boleh lah. Kalau kau kedai tayar, kau punya kilang tayar, kau buat pasal tayar je, takkan kau buat pasal kokoja pula kan. Dia macam tu lah. So dia galakkan staff dia, intra ni, dalam ni, dalam syarikat dia, beri idea sama-sama macam mana kita nak buat sesuatu yang baru. So ini lebih kepada syarikat yang besar tadi, tapi dia fokus pada pekerja-pekerja dia. Macam tu. So kita dah ada 3 jenis keusahawanan. Okay, yang keempat, keusahawanan sosial. Apa maksud dengan keusahawanan sosial? Sosial pun ada keusahawanan. Merujuk kepada aktiviti keusahawanan yang dijalankan oleh perusahaan sosial, NGO, non-government organisation dan organisasi kebajikan, melibatkan pengiktirafan masalah sosial dan penerapan pendekatan keusahawanan untuk mengatur, membuat dan mengurus usaha untuk mencapai objektif sosial atau ROI sosial, pulangan pelaburan. ROI tu return of investment. So ni mungkin lebih kepada macam ni lah, sosial yang saya pun. Dia biasa melibatkan sosial ni lebih kepada organisasi kebajikan. So keusahawanan sosial. Nak bagi contoh sebab saya tak sure apa contoh yang baik saya nak bagi awak. So kita just tahu keusahawanan sosial cukup lah saya rasa. Okey, keusahawanan sektor awam. Sektor awam macam kami lah. Merujuk kepada aktiviti keusahawanan yang dilakukan oleh syarikat berkaitan JLC atau syarikat milik negara. Tapi bukan macam kegiatan kerajaan, lebih berujuk pada JLC, non-government link company atau syarikat milik negara. Contohnya syarikat-syarikat ini dibentuk sebagai sebahagian daripada program penswastaan negara. Dulu macam first TNB, bukan TNB dulu adalah Lembaga Elektrik Negara, LLN. So macam ni lah, PAB dia tukar, so jadi TNB, Tenaga Nasional Berhad. So macam tu lah. Bagi contoh ada syarikat ekonomi negeri. So dia kerajaan dia buat anak syarikat. So dia fokus macam tu kan. Sebab dia lebih kepada program penswastaan negara. Kalau ikutkan bila penswastaan dia beza dia bila penswastaan dia dah pecah, dia tak ada pencen. Saya nak cerita sikit lah, dia tak ada pencen. So dia dah pada EPF dan SOKSO. Contoh macam tu. Kerajaan pun dah banyak lah. Macam saya cakap tadi, LLN asalnya kaki tangan kerajaan. Bila dia pergi TNB, mereka bukan kaki tangan kerajaan, tapi mereka masih lagi berkaitan dengan kerajaan. Tapi yang menguruskan ni orang-orang korporat. Dia dah lain. So dia tak ada pencen. Dia ada EPF dan SOKSO. Itu adalah usahawan sektor awam. Okey, ada juga keusahawanan akademik. Itu macam saya cakap tadi lah. Tadi bukan. Keusahawanan akademik berkaitan dengan saya lah. Kegiatan keusahawanan di institut akademik dan penyelidikan terutamanya melibatkan penyelidikan dan pengembangan produk, proses, sistem bahan dan lain-lain dengan objektif bahawa inovasi ini akan membawa kepada hak intelektual dan pengkomersialan. So ini keusahawanan pengetahuan. Pengetahuan ni pun ada keusahawanan sebenarnya. So lebih kepada mereka-mereka yang berada di bidang pengajian, bidang pendidikan, macam saya macam kami lah. Okey, kita pergi terusnya, teori keusahawanan. So kita dah tahu jenis-jenis keusahawanan. Tadi kita tahu keusahawanan, teori-teori jenis-jenis keusahawanan, dan kita kena tahu teori. Okey, kalau ikutkan dekat sini kita letakkan banyak perspektif ekonomi, Israel Kirzner 1978. So bayi umur saya 78 tu. Yang kedua, perspektif psikologi, Julian Rotter 1954. So muda tua dah ni. Perspektif sosiologi, Ibn Khaldun. Kata figura kita yang hebat, figura Islam, Abdul Rahman Muhammad Khaldun 1406, lagi dahsyat. Dan juga perspektif pengurusan, Donald F. Kuratko dan Richard M. Hoggetts 2004. So ada
teori-teori keusahawanan. Dia biasa bila belajar benda ni, dia ada teori-teori. Tak kisah. Teori ekonomi pun ada. Dia ada orang-orang, figura-figura pemikir yang kita gunakan teori dia. Sama ada boleh guna, tak boleh guna, itu kita tak tahu. Tapi kita kena tahu ada teori-teori keusahawanan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan, apa yang difahami, apa yang dikongsi oleh Israel Kirzner ni tahun 1978. Bagi saya, menurut Kirzner ni, seorang usahawan adalah seorang arbitrateur. Macam nak sebut seorang orang yang menanggung risiko yang tidak menentu dan dengan bertindak sebagai orang tengah dengan membeli pada harga lebih rendah dari satu pihak dan menjual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi untuk menampung kos yang dikeluarkan dan akhirnya mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Seorang usahawan adalah orang yang mengenal pasti peluang. Nampak? Mengenal pasti peluang memang usahawan. Yang telah diabaikan oleh orang lain. Orang lain buat tak tahu je. Benda tu duit, dia buat bodoh je. So, orang usahawan yang akan mengenal, ini peluang aku. Dan sumber yang tidak dieksploitasi oleh kebanyakan orang di sekitar. So, mereka orang usahawan ni yang dia nampak adalah, ini daripada segi perspektif ekonomi. Dia nampak benda ni tak boleh duit ni, tapi Mamat ni boleh nampak duit. Kan? Macam mana daripada madu yang biasa-biasa ni, Syuib boleh nampak. Dia memang, kalau pernah tengok tak ada air madu, tak ada air madu biasa, tapi yang buat macam Syuib ni tak pernah ada orang buat pun. Takat T-Life dengan benda tu kan, tapi Syuib dapat eksploitasi barang dia daripada asal tu, yang madu sarang semua dijadikan lebih hebat lagi. Memang padu duit lah. Kaya dan berjaya, tak handsome tapi kaya. Okey, persepsi psikologi Julian Rotter 1984. Usahawan cenderung memiliki lokus kawalan dalaman yang kuat dan sangat percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk mengawal akibat dari usaha dan usaha mereka dengan mempengaruhi perkembangan sosioekonomi mereka sendiri dengan membiarkan apa-apa. Maksudnya dia confident level the tip top. So dia rasa benda tu betul. Dia punya prinsip kuat macam tu. Locus of control adalah persepsi kejayaan seorang sama ada dalam atau luar kawalan peribadinya. Dia punya locus of control. Itu perspektif Julian Rotter tahun 1954. Kita merdeka? Belum merdeka, Julian Rotter ni dah fikir lah. Nampak? Teori dia dah sebelum merdeka orang dah gunakan dalam entrepreneur punya teori. Kan? Yang ni lagi figura lagi hebat lah. 1406. Sebenarnya kita punya figura Islam ni sangat hebat. Tapi kita ni biasalah disorok-sorok kejayaan ni, nak buat macam mana kan. So Ibnu Khaldun mengatakan, Abdul Rahman Muhammad Khaldun, usahawan adalah mereka yang memiliki insentif untuk kecekahan maksimum dan pengeluaran yang lebih besar melalui perdagangan dan pengkukusan untuk memperoleh keuntungan. Keusahawan adalah orang yang menanggung akibat dari tindakan mereka dari segi keuntungan dan kerugian. So kau yang buat hal, kau tanggung lah, kan. Lepas tu peningkatan sosialisasi dan interaksi dalam masyarakat membawa kepada peradaban yang lebih tinggi. Oleh itu aktiviti pembangunan, pemodenan dan keusahawanan lebih banyak berlaku di kawasan bandar berbanding luar bandar. So yang figura ni Abdul Khaldun ni nampak keusahawanan lebih kepada kawasan bandar lah, bukan kawasan luar bandar. Tapi sendiri buat, sendiri tanggung. So kita faham. Macam saya cakap tadi, keusahawanan risiko tinggi. Tapi tengok dia cakap, dia punya keuntungan dia tu, benda berisiko, benda berisiko mesti masuk. Tapi kalau tak jadi, tak masuk lah. Itu persepsi sosiologi daripada Ibnu Khaldun 1406, sangat lama. Okey, perspektif pengurusan pula. Siapa ni? Donald F. Kuratko dan Richard Horgetz. Tahun 2004 ni agak baru juga, tapi ni lama juga, 2004 kan. Seorang yang berupaya mengatur, mengurus dan menanggung risiko perniagaan. Saya cakap tadi, dia macam mana pun seorang usahawan ni, dia boleh, boleh kontrol, boleh mengurus dan menanggung risiko perniagaan. Segala-gala perniagaan, kita sebut perniagaan adalah risiko. Nak kaya dan berjaya, anda kena cari benda yang berisiko. Anda dapat manage dengan baik, anda akan pergi jauh. Okey, so kelas hari ni kita dah belajar pasal apa itu usahawan, apa itu keusahawanan. Itu satu yang penting. Dan kita dapat beza antara peniaga dan juga usahawan. Kita juga belajar apa itu jenis-jenis keusahawanan. Dan juga kita juga belajar teori-teori keusahawanan. So alhamdulillah. So harap anda faham apa yang saya nak sampaikan ni. So nanti saya akan bagi di hujung kelas nanti, saya akan tanya soalan dalam grup anda, soalan apa yang saya keluar. Saya punya style nanti saya akan bagi soalan-soalan quiz. Dia tak boleh kan kau dengar je lepas tu kau relax, tak boleh kan. So akan ada soalan-soalan quiz. Soalan-soalan quiz saya akan bagi dalam WhatsApp group. So anda akan jawab dalam saya punya channel nanti. So untuk part 2, bab 1,
kita akan pergi kepada sifat dan sikap usahawan. Kita dah tahu tadi teori-teori, kata falsafah ke, jenis-jenis usahawanan ke, jenis-jenis dan lain-lain yang tadi, yang peringkat asas tadi, teori-teori asas. So lepas ni kita lebih kepada sifat dan sikap usahawanan. Okey, harap anda faham apa yang saya nak sampaikan hari ini. So mana yang kurang maafkan saya. InsyaAllah kita jumpa kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.